أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan kurniaan, taufik, hidayah, inayah daripada Allah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita ruang dan kesempatan sama-sama kita dapat berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah limpah kurniakan rahmatnya kepada kita. Bab maja'a, pada membicarakan fi su'il khatimati, pada penutup yang buruk, wa ma jaa, dan pada membicarakan annal a'mala, bahawa segala amalan-amalan itu bil khawatimi, diambil kira pada penghujungnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala akhrajahu al-Muslim, mengeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki itu, la ya'mal az-zamana at-tawila, beramal ibadat dalam tempoh masa yang panjang, bi'amali ahli jannah, melakukan amalan-amalan ahli syurga, summa, kemudian, yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahli nar, dia mati dalam keadaan dia melakukan amalan ahli neraka. Ada orang yang hidup dia, sepanjang hidup dia buat amalan ahli syurga, kemudian waktu dia nak mati, dia tukar buat amalan ahli neraka, dan dia mati dalam keadaan melakukan amalan ahli neraka. Wa innar rajula, dan ada orang yang lain pula, la ya'mal az-zamana at-tawila, beramal di dalam tempoh masa yang panjang, bi'amali ahli nar, dengan amalan ahli neraka, summa yuqtamu lahu bi'amali ahli jannah, kemudian dia mati dalam keadaan melakukan amalan ahli syurga. Dua benda yang berbeza. Pertama, Nabi bagi gambaran dalam hadis ni, yang sahih ni, ada orang yang hidup dia buat amalan ahli syurga, kemudian waktu nak mati dia kalih buat amalan ahli neraka. Dia mati dalam keadaan melakukan amalan ahli neraka. Ada orang yang lain pula Nabi sebut, dia hidup dalam keadaan buat amalan ahli neraka, sampai waktu dekat nak mati, maka dia kalih buat amalan ahli syurga, dan dia mati dalam keadaan melakukan ahli syurga. Makna kata secara faham mudah, orang yang pertama tadi, walaupun dia beribadat panjang, dia beramal dengan amal ibadat panjang, tapi oleh kerana dia mati dalam keadaan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Adapun orang yang kedua, walaupun dia buat jahat yang panjang, tapi bila dia nak mati,
dia bertukar buat amalan syurga, dia masuk syurga. Itu mafhumun zahirun min hadis. Itu kefahaman secara zahir daripada hadis. Jelas secara zahir. Macam itulah kita faham secara zahir. Okey. Wa fil Bukhari, dalam hadis Bukhari pula, tadi hadis Muslim. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari pula. An Sahl bin Sa'ad, daripada Sahal bin Sa'ad, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innal abda, kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba itu la ya'mala amala ahli nar, melakukan amalan-amalan ahli neraka, wa innahu min ahli jannah, tetapi dia menjadi ahli syurga kerana penutupnya ahli syurga. Wa ya'malu amala ahli jannah, ada orang yang hidup dia buat amalan ahli syurga, wa innahu min ahli nar, tapi dia mati jadi ahli neraka. Wa innal a'mala bil khawatimi, dan sesungguhnya amalan itu diambil kira pada penutupnya. Jadi dua hadis ni faham kat kita, hak tutup tu kena elok. Hak tutup tu kena elok. Sebab tu kita baca doa, Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah kami, matilah kami dalam keadaan mati yang baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan mati dalam keadaan yang buruk. Cuma yang menjadi persoalan kepada kita, benarkah orang yang hidup melakukan amal ibadat tiba-tiba mati boleh buat amalan ahli neraka? Benarkah orang yang hidup melakukan amalan ahli neraka tiba-tiba nak mati tukar jadi buat amalan ahli syurga? Boleh jadi ke? Boleh jadi. Tidak mustahil, boleh jadi kalau kehendak itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang kita nak kena fahamlah hadis ni, kita kena melihat kepada perbicaraan ulama. Apa kata ulama? Qala Abu Muhammad Abdul Haq, berkata Imam Abu Muhammad Abdul Haq, i'lam, ketahuilah, anna su'al qatimati, bahawa penutup yang buruk itu, a'adzanallahu minha, kita minta berlindung dengan Allah daripadanya. Tak lindung Allah, ya Allah, janganlah mati yang buruk. Kata dia, la takunu, tidak akan diperolehi, liman istaqama, bagi orang yang amalan kebaikannya secara istiqamah, zahirahu, zahirnya, wa salaha, dan betul, batinahu, hati dia. InsyaAllah. Itu benda yang pertama dalam syarah hadis ni. Apa yang kita nak kena tahu, orang yang hidup di atas muka bumi ni buat amal ibadat betul, mayang dia betul, puasa dia betul, amal ibadat dia betul. Pasal apa? Pasal dia mengaji. Dia tahu yang mana betul, dia tahu yang mana membatalkan, dia tahu. Jadi dia buat amalan zahirnya betul, dan juga hatinya betul. Dia buat kerana Allah, bukan buat kerana lain. Kata ulama, insya-Allah orang ni tak mati buruk ah. Kerana apa? Kerana yang Nabi sebut ini orang yang tidak betul di segi amalan zahirnya ataupun tidak betul di segi amalan batinnya. Mungkin batinnya betul, zahirnya tak betul, buat ibadat tak betul, tak belajar buat ibadat, tak belajar berkenaan dengan yang betul, ataupun mungkin buat ibadat betul, hati tak betul, riak, menunjuk-nunjuk. Tapi kalau hatinya betul, zahirnya betul, dia tidak akan berlaku kepada orang yang istiqamah, orang yang sentiasa buat, bukan buat ikut semangat. Semangat nak buat, buat. Semangat tak mau buat, tak buat. Kita insya-Allah lah, ibadat yang wajib insya-Allah kita buat. Cuma kita ni nak kena tambah dengan
ibadat yang sunat. Kita ni nak kena tambah dengan ibadat yang sunat. Kita ni nak kena jadi ahli Al-Quran. Akhir zaman ni kita ni kena masuk dalam grup ahli Quran. Dan ni orang nak cerita bab grup kan. Grup WhatsApp lah, grup Telegram lah, grup. Hampa duk grup mana? Oi, kami ada grup. Kan? Kami ada grup geng Masjid Peruda kan. Mau grup cerita bab grup. Lah ni kita juga ada grup ahli Quran. Contoh mungkin adalah grup baca Quran. 2-3 grup ni, grup baca Quran. Khatam. Ni baca. Okey. Sekarang ni kita nak grup ahli Quran. InsyaAllah kita nak kena jadi grup ahli Quran yang grup ni admin dia Nabi. Buat itu. Kalau grup kita nak buat ni, admin dia geng-geng kita ya. Ni adminnya Nabi. Macam mana nak jadi grup ahli Quran? Nabi kata apa? Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Yuhibbul witra, Allah suka benda yang ganjil. Fa'autiru, maka semayang sunat witirlah ya ahlal Quran, wahai ahli Quran. Maksudnya Nabi akan masukkan kita ke dalam grup ahli Quran yang diiktiraf oleh Nabi bila kita jadi orang yang buat sembahyang sunat witir tiap-tiap malam. Kena buat sembahyang sunat witir tiap-tiap malam. Nabi masukkan kita dalam grup ahli Quran yang dibentuk oleh Nabi. Ini bukan dibentuk oleh geng-geng kita. Nabi bentuk. Pasal kita zaman lah ni dalam satu hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ni Nabi cerita berkenaan dengan Allah arahkan Nabi Yahya bin Zakaria untuk bagi pesanan kepada kaumnya. Kemudian Nabi cerita tentang bahawa baginda juga bagi pesanan kepada kita. Antara pesanan yang diberikan oleh Nabi Yahya bin Zakaria yang Nabi petik bagi kat kita adalah, Nabi sebut, jadikanlah zikir itu ada pada diri kamu kerana dia adalah benteng yang sangat kukuh menjaga diri kamu. Hisanun, zikir itu, dan benteng ia daripada gangguan syaitan. Maka zikir yang paling besar sekali ialah Al-Quran. Di samping kita duk berzikir dengan zikir-zikir yang banyak, tapi zikir yang paling besar adalah Al-Quran. Itu zikir paling besar. Maka nak jadi orang yang dikira berzikir, dikira membaca Quran, kita kena jadi ahli Al-Quran. Maka salah satu cara jadi ahli Al-Quran ialah kita kena sembahyang witir. Satu. Yang kedua, ada orang cerita kat saya, beritahu kat saya, ni ada orang cerita kat saya cerita kat tuan-tuan. Yang kita duk tahu, kalau tuan-tuan pergi kedai-kedai buku, tuan-tuan tengok, dia buat surah-surah pilihan, kecil akan datang. Kedai buku, surah-surah pilihan, tuan-tuan tengok. Dalam surah-surah pilihan tu ada 7 surah, biasanya ada 7 surah. Kenapa dibubuh 7 surah ini? Kerana 7 surah ni lah surah yang Nabi baca tiap-tiap hari. Ada seorang yang duk beramai dengan 7 surah. Saya pernah bersembang dengan kawan tu. Dia duk beramai dengan 7 surah ni tiap hari. Dia kata, dia bagi tahu, dia kata bila dia beramai dengan 7 surah ni, dia rasa macam Quran tu ikat dia. Quran tu pegang dia. Dia berasa indah dengan Quran. Dia berasa indah bila dia baca Quran. Dia berasa indah bila dia dengar Quran. Pasal apa? Pasal dia beramal dengan 7 surah. Ini kalau boleh kita pun boleh buat. 7 surah tu apa? Yang pertama surah Yasin. Mungkin tuan-tuan dah buat dah. Yang kedua surah Waqi'ah. Yang ketiga surah Sajadah. Yang keempat surah Insan. Ada baca pagi Jumaat tu, tapi kita baca tiap hari. Yang kelima surah Mul, baca tiap malam kan. Yang keenam surah Duqan. Yang ketujuh surah Ar-Rahman.
Kalau boleh kita buat tiap-tiap hari, bukan buat terus 7 surah tak pergi mana lah kita. Tak. Mungkin mula-mula ni kita cuba jinakkan dia dengan mendengar. Jinakkan dengan mendengar. Lah ni handphone pun semua canggih-canggih belaka, ada YouTube pun semua. Rakam. Tak pun rakam kita baca. Dulu saya pernah sebut kat tuan-tuan, cara nak pergi kita kuat ingatan kita baca surah Mul. Dulu lah kita baca cerita hadis tu. Tuan-tuan baca, tuan-tuan rakam. Esok tuan-tuan dengar, tuan-tuan baca. Kita baca, kita rakam, kita dengar, kita baca. Lusa kita nak dengar baca. Kemudian kita ikut, kita baca. Kita baca, kita ikut, kita baca. Lama-lama ngapai gitu. Ni 7 surah. Tu dia kata 7 surah jenuh, latok. Tak apa, latok lah macam mana pun kan. Latok lah macam mana pun. Nabi boleh buat. Buat Nabi hidup sehari 36 jam kan. 24 jam semua kita agak lah. Buat Nabi tak ada kerja lah. Nabi tak ada kerja kita. Nabi ketua negara. Lagi sibuk pada kita. Perang ni. Tapi kenapa penting? Kerana kita nak Al-Quran pegang kita. Al-Quran ikat kita. Bila Al-Quran pegang kita, apa ikat kita ni? Allahu Akbar tuan-tuan. Selamat kita. Pasal kita tidak mampu untuk melindungi diri kita. Kita tidak mampu untuk mengelak daripada gangguan-gangguan musuh. Sama ada musuh daripada syaitan, musuh daripada manusia, kita tak tahu. Tapi kalau Quran bagi benteng kepada kita, ia sangat baik. Okey, kita kembali semula pada hadis ni. I'lam, ketahuilah an-nasu al-qatimah, bahawa penutup yang buruk itu tidak akan berlaku kepada orang yang di dalam dirinya elok dari segi zahirnya, amalan dia buat betul zahir kan, wa salaha batinahu, hati dia betul. Wa innama takunu liman kana lahu fasadun fil aqli, tetapi penutup yang buruk itu boleh berlaku pada orang yang rosak pada akalnya, ataupun israrun alal kabair, orang yang sentiasa buat dosa-dosa besar kan. Ni orang yang main-main dengan dosa kecil sehinggalah sampai waktu dia nak mati, maka pada waktu itu syaitan akan membawa dia kepada dia sesat. Dia orang Islam, tapi dia tidak kisah dengan maksiat, dan dia tidak jaga dengan amalan dia yang baik, dan dia tidak memperbetulkan hatinya yang baik. Itu yang disebut di sini. Dia kata ka iblis, seperti iblis, allazi abbadallah fima yarwi, seperti iblis yang beribadat kepada Allah seperti mana yang diriwayatkan, samanina alfasanah, 80,000 tahun. Iblis kat mana? Iblis ni ibadat kepada Allah 80,000 tahun. Tetapi akhirnya iblis ini dilaknat oleh Allah kerana ingkar perintah Allah. Mustahil tak dia ingkar? Tak mustahil. Walaupun dia asalnya ibadat yang kuat kepada Allah, tapi dia ingkar perintah Allah. Allah suruh dia sujud kepada Adam, bukan sujud sembah Adam, tapi sujud sebagai taat perintah Allah. Dia kata khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada api, wa ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Siapa nak sujud kat dia? Dia jadi bengkak. Maksudnya walam yuslih batinahu, hati dia dah tak betul. Bila hati tak betul, dia terkalih. Dia jadi orang yang dicela oleh Allah SWT. Itu contoh iblis. Mungkin kita tak berapa nampak contoh tu. Wa Bal'am bin Ba'urah, ada cerita seorang yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Kita pernah dengar tak cerita ni? Bal'am bin Ba'urah ni seorang lelaki yang hidup pada zaman Nabi Musa.
Bal'am bin Ba'ura ni kehebatan dia, bila dia berdoa Allah terus makbulkan. Hebat sungguh Allah bagi anugerah kat dia. Bal'am bin Ba'ura. Tetapi dia terikut dengan kehendak raja yang jahat, sehingga dia berdoa untuk Nabi Musa sesat. Nabi Musa sesat dengan Bani Israel, ada pandangan kata sehingga 40 tahun di satu banjaran di semenanjung Sinai tu. Kawasan tu dipanggil banjaran Tih. Kan? Di situ sesat pasal apa? Sesat pasal doa daripada Bal'am bin Ba'ura, yang dia asalnya seorang yang baik, seorang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia terpengaruh dengan raja. Ada pandangan kata diberikan kemewahan kepada dia, maka dia berdoa tapi doa dia tak betul, sehingga Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa sesat. Allah turun dalam Quran firman Allah surah Al-A'raf, Allah sebutkan apa? A'udzu syaitanir rajim. Watlu alaihim naba'al ladzi ataina ayatina fansalaqa minha. Allah sebut dalam Quran, watlu alaihim, baca ke atas mereka wahai Muhammad, naba'al ladzi atainahu, cerita yang kami telah datangkan, kan, ayatina, daripada ayat-ayat kebesaran kami ini, tentang cerita seorang itu, fansalaqa minha fatba'u syaitan, yang dia terpengaruh sehingga ikut syaitan. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Dia pun berdoa sampai Nabi Musa sesat. Sampai Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapakah kami boleh sesat di kawasan ni? Sesat tak jumpa jalan keluar. Sesat tak jumpa jalan keluar. Allah kata ini adalah hasil doa Bal'am bin Ba'ura. Nabi Musa angkat tangan berdoa, ya Allah, oleh kerana dia doa bagi kami sesat, aku berdoa ya Allah dengan izin daripada Engkau untuk biar dia sesat di akhir hidupnya. Maka walaupun dia seorang yang baik, dia seorang yang amal ibadat yang baik, tapi oleh kerana hatinya telah lari daripada kebenaran, dia berdoa, Allah terima juga doa dia. Sampai Nabi Musa sesat, Nabi minta balik kepada Allah, Nabi Musa minta balik kepada Allah untuk Allah sesatkan dia. Dia mati dalam keadaan sesat, walaupun hidup dia awalnya adalah seorang yang baik. Jadi tidak mustahil seorang yang baik juga boleh bertukar menjadi sesat, kalau tidak betul dari segi amalannya dan hatinya. Kemudian Wabarsisa, ada lagi satu cerita, dia juga zaman Bani Israel. Tuan-tuan boleh buka dalam internet pada Barsisa, seorang yang bernama Barsisa. Ni juga zaman Bani Israel. Dia ni Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Hasyr. Allah kata apa? Kama salis syaitani idh qala lil insani kfur, seperti mana syaitan yang kata kat manusia kufurlah. Falamma kafara, bila dia kufur, qala, kata syaitan, inni bari'un minka, aku berlepas diri pada kamu, inni aqafullah rabbal alamin, aku takut ke Allah. Ni cerita Barsisa, seorang abid yang beribadat. Seorang abid yang beribadat. Kemudian syaitan nak goda dia. Syaitan nak goda dia, nak pergi rosak dia. Syaitan rasuk seorang perempuan pergi ke tempat dia beribadat. Ada riwayat sebut seorang perempuan pergi berubat kat dia. Berubat kat dia. Dia berubat lega, dia berubat lega, sampai pada satu tahap dia berubat sampai dia teringin kat perempuan tu, berlakulah persetubuhan, berpenzinaan dengan perempuan itu. Kemudian oleh kerana dia orang yang alim,
dia orang yang abid, orang beribadat, dia takut benda tu terdedah, maka dia bunuh perempuan tu. Dia bunuh perempuan tu. Bila dia bunuh perempuan tu, yang suruh dia bunuh tu syaitan duk bisik kat dia. Hang, kalau hang tak bunuh perempuan ni, semua orang tahu hang tu orang beribadat. Hang bunuh, hang kambui sengak-sengak. Dia bunuh, kambui sengak-sengak dengan harapan dia bawa cerita berita dia ni tak siapa pun tahu. Tapi syaitan ni dia perangai dia jahat. Allah bersebut dalam Quran kan, innasyaitana aduun fattaqizuhu aduwa. Syaitan tu musuh, ambil dia jadi musuh, ambil dia jadi kawan, lingkup. Syaitan pergi kepada saudara-saudara perempuan ni, datang kepada mereka mimpi. Semua mimpi serentak. Mimpi kata adik perempuan mereka kena bunuh. Semua jaga-jaga duk mengadu kata kita mimpi sama. Kita pergi cari, kita pergi tangkap. Mereka tangkap dia. Barsisa ni, mereka nak bunuh dia. Petangkap dia, mereka ikat dia, mereka nak bunuh dia. Suatu mereka nak bunuh dia ni lah, syaitan main lagi sekali kat dia. Syaitan main lagi sekali kat dia. Syaitan kata, lah ni, tak ada siapa pun boleh selamat kamu. Siapa pun tak boleh selamat kamu waktu ni. Kamu akan mati. Aku yang boleh selamat kamu. Maka dia kata, tolonglah selamat aku. Macam mana nak buat? Boleh, kata syaitan, dengan syarat kamu jadi kufur dulu. Hang jadi kufur, aku selamat hang. Dia pun jadi kufur. Lepas dia jadi kufur, syaitan tak selamatkan dia pun. Ni Allah sebut dalam Quran kan? Falamma kafara, bila dia jadi kufur, qala inni bari'un minka. Syaitan kata, aku tak kena mengenal dengan hang. Dia dah kufur lah. Inni aqafullaha rabbal alamin. Aku takut ke Allah. Dia, syaitan kata, aku takut ke Allah. Sedangkan syaitan rasuk dia, dia mati dalam keadaan yang buruk. Sedangkan hidup dia pada awalnya adalah orang yang baik. Jadi sebab itulah, sebenarnya tidak mungkin orang yang baik akan mati yang buruk, kecuali apabila amal ibadatnya tak betul ataupun hatinya tak betul. Kalau kita jaga amal ibadat kita, kita jaga hati kita bagi betul, insya-Allah Allah jaga diri kita. Jadi ini kena ingat elok. Baik. Wa yarwi, dan diceritakan, annau kana bi Misra, di negeri Mesir, rajulun, seorang lelaki, multazimun masjidan, hari-hari pi masjid. Multazim, seorang lelaki yang kelazimannya pergi masjid. Buat apa? Lil azani was salah. Dia ni baguslah, hari-hari pi masjid azan. Wa alaihi bahaul ibadati wa anwarut tah. Dia orang yang kuat ibadat, banyak buat ketaatan. Faraqiya yauman, satu hari macam biasa dia pergi masjid nak bang, nak azan. Maka zaman dulu nak bang dia kena naik atas menara. Zaman lah tak payah naik dah, sound naik di atas, orang duk bawah. Hak terbaru ni wayar tak ada kan. Hak dulu sound di atas, orang duk bawah, wayar duk turun ke bawah. Lah ni tak ada dengan wayar-wayar tak ada lah ni. Kan, wireless semua habis lah. Canggih tak canggih. Jadi dia kena naik di atas menara, tempat yang tinggi, supaya azan dia tu didengar jauh. Dia pun naik. Satu hari dia naik. Wa faraqiya yawman al-manarata ala adati ilil azan. Macam biasa dia naik. Wa kana tahtal manarati darul lin nasrani zimmi. Naik menara masjid, maka nampaklah dekat-dekat bawah, dekat-dekat tu. Salah satu rumah yang dekat dengan menara itu adalah rumah seorang Kristian. Nasrani lah, Kristian lah. Dia Kristian duduk sebelah tu. Diam. Jadi satu hari dia naik, di bawah menara tu ada rumah orang Kristian, dan dia bila naik atas, nampaklah bawah, takkan tak tengok bawah kan. Tengok bawah lah kan. Fattala'a fiha fara'a ibnata sahibad dar. Dia naik-naik, tengok-tengok, nampak anak dara, anak perempuan tuan rumah Kristian tu.
faftatana biha wa tarakal azan. Hari tu sendiri, hari naik tu jatuh cinta tu. Tak ada nak naik bang, terlupa nak naik bang. Ni cerita lah, ni bukan hadis ni cerita. Cerita diceritakan oleh Imam Qurtubi. Dia terfitnah, jatuh terfitnah dengan tergodanya dengan perempuan itu, maka dia terus turun dan meninggalkan azan. Wa nazala ilaiha, dia pergi kepada perempuan itu. Wa dakhala dar, dia pergi ke rumah perempuan itu. Faqalat lahu, perempuan pun terkejut. Mai perempuan tu pun terkejut. Perempuan tu tanya, ma sya'nuka, ma turid, apa yang kamu mau? Faqala, kata dia, anti urid, saya nak kamu. Oh, terus dia pergi nak kat perempuan terus. Nikah gentleman mana ni, kan? Qalat, madha? Perempuan tu tanya, apa siapa? Qala la, kata dia, qad salibti lubbi wa aqalti bi majami'a qalbi. Saya telah jatuh hati kat kamu. Qalat, kata perempuan tu, la ujibuka ilayya, aku tak boleh jawab, kan? Qala la, kata dia, atazawwajuki, saya nak kahwin dah ni juga. Ajak perempuan tu kahwin. Qala, kata perempuan tu, anta muslim wa ana nasraniyah, kamu Islam, saya Kristian, mana boleh menikah, kan? Wa abi la yuzawwijuni minka, bapa saya pasti tidak akan izinkan saya kahwin dengan kamu. Oleh kerana dia jatuh cinta sangat sampai dia lupa kat dirinya. Qala laha, kata lelaki tu, atanassur, saya jadi Kristian lah. Dia berkenan sungguh. Bukan dia nak ajak perempuan tu masuk Islam. Kalau dia masuk ajak perempuan tu masuk Islam, kepala besar lah no, kan? Kepala besar lah, insyaAllah lah banyak ajak orang bukan Islam masuk Islam. Tapi dia pula yang nak masuk Kristian. Perempuan tu dengar-dengar, perempuan tu kata, kalau macam tu kita berkahwin dengan perempuan tu. Kata di sini, pada hari berkahwin itu, wa fi asna'i zalikal yam raqiya ila satahi, kebetulan dia pun lepas kahwin naik di atas rumah perempuan tu lah, nak perbaik bawa tu. Fasaqata, jatuh, famata, mati. Allah, menikah dan nak duduk sekali, kan? Jatuh tangga lah, terdah tangga, jatuh, mati. Kata ulama, fala huwa ya bidiniha, dia dengan agama dia pun tak dapat, wala huwa biha, dengan perempuan tu pun tak dapat. Lah mati dalam keadaan kufur. Ini cerita, kan? Tapi semua ni pengarang ni, ulama ni beritahu lah, benda-benda macam ni insya-Allah dia tidak berlaku kepada orang yang elok amalan dia, betul hati dia. Jadi sebab tu kita kena bina amalan kita bagi betul dan hati kita bagi betul, bukan kerana manusia tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh lindung kita. Baik. Qala al-muallaf rahimahullah, kata Imam Qurtubi, wa rawal Bukhari, meriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Salim bin Abdullah bin Salim bin Abdullah, qala kana kasiran, adalah sangat banyak, maka Nabi sallallahu yahlifu, Nabi selalu bersumpah yang banyak dalam harian Nabi. Nabi sering sebut ni, kita kena sebut banyak. Nabi sering sebut apa dalam harian Nabi? La wa muqallibal qulub, tidak, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Kita kena baca doa tu banyak. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membalik-balikkan hati, sabbit qalbi, ikat hati saya, kukuh hati saya, ala dinika, ke atas agama engkau, wa ta'atika, dan ketaatan engkau. Minta ke Allah. Allah saja yang boleh mengikat hati kita. Allah Subhanahu Quran, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah saja yang boleh memalingkan hati seseorang itu, mengukurkan hati seseorang itu. Allah saja yang boleh buat. Sebab tu Allah Subhanahu Quran, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, sesungguhnya peringatan itu akan berhasil kepada orang yang ada hati. Hati dia boleh terima
dia boleh ikut, dia boleh faham, dia boleh hidayah. Itu Allah bagi. Kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada hati, hampir terang mana pun, orang kata rebus tak empuk. Orang rebus bila terang mana pun, ketua batu tu tak empuk-empuk, nak guna. Dia tak boleh. Kan? Waja'alahu sam'ahu wa basarahu ghishawatan. Allah jadikan pendengarannya, penglihatannya ghishawa, tutup. Kalau Allah tutup, habislah tuan-tuan. Sebab tu kita kena minta banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalat Aisyah, tu berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata Sayyidatina Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaksiru an yaqula, sangat banyak selalu sebut. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi selalu sebut apa? Macam kita sebut tadi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Sayyidatina Aisyah kata, saya selalu dengar Nabi sebut. Sehingga pada satu hari, kata Sayyidatina Aisyah, faqultu, saya tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuksaru an tad'u bihadza du'a. Saya dengar Rasulullah duk sebut doa ni banyak-banyak. Fahal takhsha, Rasulullah takut dah? Sayyidina Aisyah tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya dah dengar Rasulullah sebut banyak sangat. Rasulullah takut ke? Duk sebut ya Allah, tetapkan hati. Rasulullah takut ke? Apa jawab Nabi? Qala wa ma yu'ammanani ya Aisyah. Kata Nabi, wahai Aisyah, tak pernah aku rasa aman. Tak pernah hati aku rasa aman. Wa qulubul ibad, hati manusia ni, baina asbi'ai min asabi'il jabbar, seolah-olah berada di genggaman jari Allah. Itu seolah-olah. Hati manusia ni seolah-olah berada di genggaman jari Allah. Dia boleh dikalih kot tu, dia boleh pergi kalih kot tu, dia boleh kalih kot mana pun. Kata Nabi, aku tidak akan merasa aman kerana seolah-olah hati manusia ini berada di jari-jari Allah. Iza arada ayuqalliba qallaba abdihi qallabahu. Kalau Allah nak kalih, Allah boleh pusing. Apabila Allah nak pusing, kot mana ada pun dia pusing. Jadi sebab itulah kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak, supaya Allah kukuhkan hati kita, sabitkan, ikatkan hati kita, kerana kita sendiri tak mampu nak ikat hati kita. Kata ulama, daripada berdasarkan hadis yang kita bicara ini, idza kanat al-hidayatu ila Allah masrufatan, kalaulah hidayah tu benda yang hak milik Allah, dia boleh ada boleh tak ada, fala ta'jab bi imanika, jangan merasa bangga dengan iman yang ada pada kamu. Wa amalika, jangan rasa bangga dengan amalan yang kamu buat. Wa salatika, jangan rasa bangga dengan sembahyang yang kamu buat. Wa saumika wa jami'a qurbika, dan segala kerja baik yang kamu buat. Jangan duk rasa bangga, rasa bersyukur. Jangan duk rasa megah, rasa bersyukur kepada Allah, pasal Allah bagi kita boleh buat ibadat. Pasal Allah bagi kepada kita, kita kuat untuk buat ibadat, kita rasa bersyukur. Tapi bukan rasa berbangga. Pasal apa? Pasal boleh jadi hari ni kita rajin, esok boleh jadi kita tak rajin tu. Kita pun tak tahu. Maka kita minta Allah istiqamahkan kita, Allah tetapkan kepada kita. Kemudian lagi satu hadis lagi. Warawan Nasa'i, meriwayatkan oleh Imam An-Nasai an Utsman radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu qala, berkata, Ijtanibul qamra, jauhilah kamu akan arak. Fa innaha ummul qaba'is, kerana arak itu adalah ibu segala kejahatan. Innahu kana rajulun mimman kana qablakum, sesungguhnya seorang lelaki pada zaman sebelum kamu, ta'abbada, dia kuat ibadat. Fa'allaqat bi imra'atun ghawiyatun, dia telah tergoda ataupun dia telah
terpesong, dipesongkan oleh seorang perempuan. Fa arsalat ilahi jariyatuha, perempuan ni hantar hamba dia pi ke jumpa dengan seorang lelaki. Lelaki ni ta'abbadat, orang bukan ibadat. Seorang perempuan pelacur upah suruh hamba dia pi tipu lelaki yang ibadat itu. Perempuan tu kata apa? Inna nad'uka lisyahadah. Hamba dia pergi kata, wahai orang lelaki kuat ibadat, tuan saya perempuan nak masuk Islam, boleh tak tolong ajak dia masuk Islam? Kan? Kemudian di mana? Jom saya nak bawa. Dia bawa. Dia kata fantalaqa ma'a jariyatiha, dia pun ikut jariyah tu sampailah kepada satu tempat. Kemudian tempat itu tempat orang yang jahat, dan dia diugut. Lelaki itu dia buat yang baik, dia diugut, kan? Dia diugut. Yang pertama, dia diugut oleh perempuan itu untuk dia berzina dengan perempuan itu. Dia diugut untuk berzina dengan perempuan itu. Dia tak maulah berzina, pasal dia orang yang baik. Kalau dia berzina, dia telah melakukan kejahatan yang besar, dan kalau benda ni terdedah kepada ramai, akan memalukan dia. Dia tak mau. Bila dia tak mau, dia diberi 3 pilihan. Yang pertama, dia berzina dengan perempuan itu. Kalau dia tak mau berzina dengan perempuan itu, dia kena bunuh seorang budak. Dia kena, kalau dia nak selamat, sama ada dia berzina atau boleh bunuh seorang budak. Dia tak mau bunuh orang. Dia tak mau bunuh orang. Kalau dia tak mau dua-dua ni, dia ada pilihan ketiga. Pilihan ketiga dia minum arak. Dia minum arak. Kalau tidak, dia akan mati dibunuh. Maka dia pun fikir-fikir dalam kepala otak dia, macam mana nak selamat? Ambil yang paling ringan. Dia kata kalau dia bunuh orang, ini benda yang berat, orang tahu habis. Dia berzina, ini pun berat, keluar habis. Lalu ni dia ambil yang ringan. Ringan, dia minum secawan arak. Cukup, dia kata. Ini paling ringan sekali, siapa pun tak tahu. Aku minum telat, dia lepas aku balik senyap-senyap, aku bertaubat sendiri. Dia minum segelas arak. Maka dia pun minum, fasaqathu ka'san, segelas. Bila dia minum segelas, dia ketagih lagi nak segelas. Dia minum segelas, yang kecil syaitan ni dia ketagih. Dia minum segelas, dia ketagih lagi, kan? Dia minum lagi segelas. Lepas dia minum lagi segelas, dalam keadaan dia mabuk, dia terus berzina. Lepas dia berzina, dia terus bunuh. Itu yang Nabi sebut, innaha ummul qaba'is. Dia adalah ibu kepada segala kejahatan. Bahasa macam tak ada apa, tapi dengan dia lah habis semua. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok dalam fiqh, tidak ada ulama yang membolehkan arak ini dijadikan ubat. At-tadawi bil qamar mamnu', tak boleh langsung. Walaupun ada pandangan membolehkan berubat dengan najis. Ada najis yang boleh dibuat ubat, tapi arak tak boleh buat ubat langsung, kerana dia dikira ummul qaba'is. Dia malapetaka yang sangat besar. Sebab tu bila arak ini berleluasa dalam masyarakat, dia akan menimbulkan kemungkaran yang sangat besar, kerana dia adalah ummul qaba'is, ibu kepada segala jenis kemaksiatan. Jadi kita tekan ni dulu tajuk kita, iaitu berkenaan dengan amalan seseorang itu yang ambil kira oleh Allah adalah penutupnya. Jadi untuk menjadi orang yang selamat daripada penutupnya, kita mesti menjadi orang yang istiqamah. Cara nak jadi orang istiqamah, jadilah ahli Al-Quran, yang Al-Quran ikat kita, Al-Quran jaga kita, insya-Allah kita akan selamat. Habis tajuk tu, kita masuk lepas ni insya-Allah, babu maja fi rusuli malikil maut qabla al-wafah. Kita akan bicara bab pada membicarakan utusan malaikat maut sebelum mati. Sebelum mati ni malaikat maut hantar wakil. Apa wakilnya itu? Ini kita akan bicara nanti. Apa wakilnya itu yang akan kita bicarakan nanti.
Jadi takat tu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk tu daripada kelemahan daripada diri saya sendiri. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله